Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kali ini saya nak kongsikan khusus buat suami-suami ya, iaitu bagaimana seorang suami ingin menjadikan isterinya sebagai seorang sahabat yang berkekalan hinggalah ke akhir hayat. Sebab hubungan suami isteri ni bukan aku suami kau isteri, no ya, tapi dia lebih dari itu, sebagai seorang sahabat yang setia hinggalah ke akhir hayat. Nombor satu, suami bila bercakap dengan isteri wajib melihat matanya ataupun kerap kali melihat matanya. Sebab apa? Sebab kajian NLP menunjukkan orang perempuan dia sangat kuat pada visual, kuat pada penglihatan. Sebab tu kena tengok selalu mata dia, dan kalau boleh sentuh mana-mana bahagian tubuhnya, sebab orang perempuan suka disentuh, kinestetik disebut dalam NLP. Jadi ingat, iaitu lihat matanya selalu dan selalu sentuh mana-mana bahagian tubuhnya. Itu nombor satu. Yang kedua, seorang suami kena kerap kali ataupun kena selalu bercerita tentang kisah hidup dia. Cerita apa? Cerita tentang kisah waktu kecil dia, zaman sekolah dulu, zaman remaja dia, zaman, dan juga boleh juga cerita tentang apa yang berlaku, hal ehwal pejabat. Bila mana suami ni selalu bercerita kepada isteri, ini isteri akan menjadikan isteri itu rasa dihargai. Tuan-tuan kena ingat, dalam hidup manusia ni dia ada keperluan hidup manusia, iaitu sebagaimana disebutkan oleh hierarki Maslow, iaitu yang pertama, manusia ni perlukan kepada keperluan asas, yang kedua perlu kepada keperluan keselamatan, yang ketiga keperluan sosial. Keperluan sosial ni itu rasa kekitaan, rasa keserasian. Kalau seorang suami rajin bercerita dengan isteri, itu menjadikan akan membina hubungan sosial yang kuat antara suami dan isteri. InsyaAllah boleh berkekalan hinggalah ke akhir hayat. Yang ketiga, suami bila mana bercerita dengan isteri, bercakap dengan isteri, kalau boleh jangan terlalu meninggi diri dan jangan merendahkan martabat isteri. Sebab isteri bila kita merendahkan martabatnya, itu akan menjadikan dia tak seronok mendengar cerita kita. Setiap kali kita nak cerita dengan dia, dia sudah ada mindset, kalau aku dengar cerita suami aku, dia je menang. Ya, perkara itu tidak menjadikan komunikasi itu berkesan. So ingat, nombor 3. Yang keempat, apabila suami dah habis cerita, dah habis bercakap, bagi peluang kepada isteri pula bercerita. Ya, sama ada kalau isteri tu dia cikgu contohnya, suruhlah isteri cerita, tanya kat isteri macam mana apa yang berlaku dekat sekolah tadi. Kalau isteri tu bukan cikgu, dia di rumah, cerita pula apa yang berlaku dekat rumah, tanya dengan dia. Bila kita bertanya pula, kita bagi peluang kepada isteri untuk bercerita, ini akan menjadikan keperluan hidup manusia tu naik kepada self-esteem. Self-esteem ni iaitu rasa penghargaan diri. Isteri akan rasa dihargai kerana ia juga diberi peluang untuk bercerita. Dan yang kelima, yang paling penting tuan-tuan dan sekalian, suami kenalah ucap terima kasih kepada isteri, ataupun kalau tak ucap terima kasih sekalipun, kena tunjukkan reaksi yang kita ni sangat seronok, teruja mendengar cerita isteri, dan isteri juga akan teruja mendengar kisah suami tadi. Tuan-tuan dan sekalian, kesannya apa? Isteri setiap hari akan tertunggu-tunggu keperluangan suami, ya. Isteri akan menyambut suami dengan happy sebab dia nak dengar cerita baru daripada suami. Ini akan menjadikan hubungan tu setiap hari ada je benda baru. Dia rasa tak jemu hidup suami isteri ni, ya. Sebenarnya perkara ni Nabi SAW sendiri pun praktikkan benda ni. Ini semua daripada Nabi SAW. Nabi menghargai isterinya, isteri Nabi menghargai Nabi SAW. Jadi sebab tu hubungan suami isteri ni dia bukan sekadar aku suami kau isteri, bukan sekadar itu, tapi lebih pada hubungannya, lebih pada itu, hubungan seolah hubungan persahabatan yang boleh berkekalan hingga ke akhir hayat. Wallahu a'lam.